ruang kesempatan kita untuk hadir dalam program seumpama ini, Allah dah bagi pahala pada kita. Itu keyakinan kita. Seperti mana ustaz-ustaz kita sebut, walaupun duduk dalam majlis lena pun Allah bagi pahala. Lena pun Allah bagi pahala, sebab kita main, kita niat kita nak cari ilmu, kita nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pastikan amalan kita lebih baik, kita nak pastikan amalan kita lebih baik, lebih sempurna. Bukan kita tak pergi mengaji tempat lain, bukan dulu kita tak belajar, bukan dulu kita tak cari ilmu, tapi kita terus cari ilmu. Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan kepada kita. Ada orang yang lama kelas paksi 20 tahun, ada yang dah meninggal, ada yang uzur. Saya sempat jumpa dengan satu orang, saya pergi jumpa dengan dia, sembang dengan dia, dia kata daripada awal kelas paksi dia hadir tahun 93. Saya sembang dia, saya ambil gambar dia, saya rakam, saya ucapan dia dengan tu, saya apa yang dia nak sebut saya rakam. Saya pergi rumah dia, saya sembang dengan dia, dan alhamdulillah, kemudian dia abang kat saya, dia nak tunaikan haji. Kemudian bila pergi ke Mekah, kemudian saya dapat berita dia meninggal di Mekah. Apa yang dia ceritakan, dia rasa dia dapat memenuhi masa-masa terutama pada hari Jumaat itu untuk dia mengaji. Kalau tidak, dia kata tak tahulah buat apa hari Jumaat. Tapi alhamdulillah, dia dah set dalam kepala dia, dia set dalam minda dia bahawa tiap hari Jumaat, pagi Jumaat aku akan pergi ke kelas paksi. Itu yang dia letakkan dalam minda, dia set dan dalam minda dia. Ada program apapun, aku nak pastikan, aku utamakan aku nak pergi kelas paksi. Alhamdulillah, sampailah dia pun uzur, nak mai pun agak susah, sakit, kadang-kadang ke hospital, tapi azam tu ada, niat tu ada. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang saya lihat dalam sepanjang Allah beri kesempatan kepada saya untuk mengurus kelas-kelas pengajian ini. Ada yang menjumpa saya, cikgu, macam mana nanti ni lepas pilihan raya ni, kelas kita ada lagi? Saya kata insya-Allah ada. Dia kata kalau tak ada saya pun rasa sunyi, rasa tak tahu nak buat apa cikgu. Saya kata insya-Allah saya cuba untuk dengan kawan-kawan, cuba untuk pastikan kelas kita berjalan. Saya akan berbincang dengan tok-tok guru, insya-Allah. Doakan menang, kalau tak menang pun insya-Allah kita akan teruskan kelas pengajian. Di mana insya-Allah kita tentukan nanti. Alhamdulillah, bila lepas habis pilihan raya, walaupun kita tak dapat memerintah lagi, tapi alhamdulillah saya bincang dengan tok-tok guru, ustaz-ustaz kita, saya bincang dengan Ustaz Syed Abdul Khadir. Macam mana ustaz, kelas di Mentalun? Ustaz kata kalau boleh kita pindah tempat lain lah. Kemudian saya bincang dengan Ustaz Zana Asri, begitu juga permintaan Ustaz Zana Asri. Kemudian saya sembang dengan Ustaz Aminuddin, begitu juga. Bincang dengan Dr. Harundin pun lebih kurang macam tu juga. Datuk hantar mesej, dia kata tak maneh kita duduk rumah orang, kita pergi rumah orang, lagi orang tanya soalan, kita nak jawab, tak boleh. Bila jawab kena kat depa, bila kena tak maneh kita duduk rumah orang, kita macam kata dekat orang, tak jawab tak boleh, bukan kata kita jawab, dia kata. Jadi itu antara mesej yang Datuk Dr. Harundin bagi pada saya. Dia kata kalau boleh kita cari tempat lain. Dan Datuk pun bagi tahu saya kalau boleh cari tempat yang muslimat boleh hadir. Mudah untuk hadir. Kalau buat di masjid bukan tak boleh, boleh, tapi agak payah sikit bagi yang uzur, payah sikit. Itu permintaan Datuk. Saya cuba semampu yang boleh. InsyaAllah saya sedang menguruskan satu tempat untuk kita pergi. Minggu depan kita umumkan, InsyaAllah di mana kita nak pergi. Yang Datuk Harundin boleh sama-sama dengan kita, dan permintaan dia kita tunaikan. Sebab kita bagi kita lah, kelas-kelas kita ni hidup, satunya keikhlasan semua pihak. Keikhlasan semua pihak, yang menganjurnya, yang hadirnya, ustaz yang memenuhi mengisi majlis kita, semua ikhlas. Yang pertamanya hidupnya majlis kita kerana keikhlasan. Keikhlasan semua pihak yang hadir dan seumpamanya. Yang keduanya hidupnya majlis kita kerana adanya tok-tok guru kita. Adanya tok-tok guru kita, Ustaz Syed Abdul Khadir, Ustaz Zana Asri, Ustaz Aminuddin, Datuk Harundin. Kerana adanya tok-tok guru kita ni, majlis kita hidup.
Jadi bagi kita, ustaz-ustaz kita, tok guru kita ni dah bagi masa, bagi ruang, bagi dah buh dalam jadual depa sepanjang tahun, selagi ada kelas, dia buh dah waktu tu, hari Sabtu, minggu pertama Ustaz Syed dah buh dah kelas untuk kita. Walaupun program dia banyak, tuan-tuan, program dia banyak, kan? Program dia cukup padat, tapi dah letak dah hari Sabtu, pagi Sabtu main sini. Alhamdulillah. Kemudian hari minggu kedua Ustaz Nasri pun program dia padat, tapi dia letak dah hari Sabtu di sini. Kemudian Datuk Ustaz Aminuddin pun begitu, Datuk Arundin pun begitu. Jadi hidupnya kelas kita dengan tok guru kita. Yang pertamanya keikhlasan semua pihak, yang kedua kerana hidupnya dengan tok guru kita. Kerana depa kelas kita berjalan, alhamdulillah. Kita pun tengok yang nak main siapa dia. Oh, tok guru ni, alhamdulillah, aku nak pi, aku nak bagi masa, aku nak bagi ruang, aku nak bagi nak setkan dalam diary aku, dalam jadual aku, hari Sabtu aku nak pergi mengaji depan tok guru ni. Kadang-kadang kita ada kuliah tempat lain sebelum tu, tapi kita tengok ni tok guru ni, aku nak pergi kat tok guru ni. Apatah lagi kita tengok dengan Datuk Arundin pun dah kita kata banyak yang uzur tak macam masa mudanya, tapi dia masih lagi bagi masa dan ruang kepada kita. Jadi tuan-tuan, yang keduanya kita bagi masa. Sebab kita tengok tok guru kita ni, kita bagi masa. Sabit tu bagi saya, kelas kita ni, tok guru kita ni kita kena raih. Kita kena raih, maka kita nak pastikan kita nak tok guru kita mau tak mana. Tok guru kita nak macam mana. InsyaAllah kita akan penuhi hajat dan permintaan tok guru kita. Sebab tu kalau Datuk Harundin bila dia habang kat saya nak pindah minggu kedua sebab minggu keempat ada program, nak pindah minggu pertama ke, saya kata Datuk janji Datuk mai ya. Hari apa pun, tarikh bila pun, janji Datuk mai. Ilmu yang ada kat Datuk tu kami tak ada. Ilmu yang ada kat Datuk tu tak ada kat orang lain, ada kat Datuk. Jadi Datuk mai lah bila pun, habang lah bila pun, tengah malam ke pagi ke, insya-Allah saya akan susun program nak bagi orang mai semua. Itu komitmen saya dengan Datuk. Bila Datuk kata ni, cikgu nak minta ubah tarikh ni, saya kata boleh, janji Datuk mai ya. Begitu juga dengan ustaz-ustaz kita yang lain, Ustaz Syed ke, Ustaz Zainal Asri ke, Ustaz Aminuddin ke, bagi tahu saja hari apa yang depa nak ubah, hari apa yang depa boleh ada lapang, jadi kita ruangkan kepada depa. Jadi yang pertamanya, yang keduanya kehadiran kelas kita ni hidupnya dengan tok guru kita. Jadi kita raih dengan guru-guru kita ni. Sebab tu tuan-tuan, kita nak pastikan kelas kita ni berjalan dengan lancar. InsyaAllah permintaan tok guru kita ni kita akan penuhi insyaAllah. Saya cuba semampu yang boleh. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita lah, kan? Kita ni kita kata kita masih ada ruang, ada kita boleh fleksibel kan kita punya masa. Kadang-kadang kita tahu semua orang ada kekangan kerja, kekangan komitmen. Saya faham semua orang, tapi kita taklah sesibuk dengan Datuk Dr. Harundin, kita tak sesibuk lah macam Ustaz Aminuddin, Ustaz Zainal Asri, Ustaz Syed Abdul Qadir. Kita tak sesibuk tu. Kita masih ada ruang untuk kita nak fleksibelkan kita punya masa kita. Jadi kita raih diri kita dengan kita, insya-Allah mungkin kita mai ke sini satunya bagi orang yang veteran nak bersila lama-lama tak boleh. Bila bersila lama-lama nak bangkit saya kena tuah. Kan? Tak kata ke siapa lah kan. Duduk lama-lama sagi kebah kaki. Duduk lama-lama bersila lama-lama sagi nak bangkit sagi dia berdinau. Nak pening. Macam mana darah tinggi. Tapi niat nak mai tu ada juga. Jadi kalau duduk atas kursi tu rasa selesa sikit, kaki tu boleh bergerak sikit, kan? Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dalam keadaan tu mai juga, kawan-kawan kita yang mai di Mentalun sini tak mai, bukan masalah tak mau mai, masalah kadang-kadang ada masalah macam tu. Masalah dia nak duduk lama dia tak boleh, kan? Kadang-kadang jumpa kita kat Alustaq, jumpa kita ke mana-mana, minta maaf cikgu bukan tak mau pi. Saya pun tak kata apa, kan? Dia malu dengan kita.
Minta maaf cikgu, bukan tak mau pi cikgu, tapi tak boleh nak duduk lama-lama cikgu. Kan, main dengan umur ni tak boleh duduk lama. Tapi niat tu memang nak pi. Saya kata apa? Saya cuba tengok cari tempat yang sesuai. Begitu juga bagi yang uzur pun macam tu juga. Bukan tak main, tapi suasana tempat tu. Kan? Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedia untuk berlapang dada, sedia untuk berkorban sikit untuk kita berada dalam kelas-kelas kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selama 5 tahun kita berjalan dan insya-Allah saya punya target, saya bincang dengan kawan-kawan yang lain, insya-Allah kita nak pastikan kelas kita ni berterusan sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Yang Allah takdirkan sampai bila-bila. Saya harapkan begitu. Sebab kelas ni bukan kerana saya, kelas ni bukan kerana kawan-kawan, kelas ni kerana kita bersama. Kerana saya katakan tadi, keikhlasan kita, keikhlasan tok guru kita, keikhlasan orang yang merancang, orang yang menyusun, keikhlasan semua pihak. Bukan kelas saya, bukan kelas siapa-siapa, kelas kita bersama. Kita nak pastikan berterusan. Sebab tu saya cuba untuk tonjolkan ustaz-ustaz baru, kita tunjulkan kepada mereka. Kalau kita tak tunjulkan, bila lagi mereka nak berhadapan dengan orang ramai. Ni duduk depan orang macam ni bukan senang tuan-tuan. Tambah nak baca kitab kan? Nak baca kitab. Saya sebut saya tak baca kitab lah. Kan? Boleh buka laptop ni jadi lah. Kan? Nak baca kitab seperti yang saya sebut selalulah, bukan orang-orang macam saya. Sebab kita orang macam saya bukan mengaji awalnya di sekolah-sekolah agama. Sekolah biasa, lepas sekolah Langgak masuk mai sekolah Syekh Umar, lepas Syekh Umar pergi sekolah menengah teknik, masuk mata perguruan, jadi cikgu. Bila mengaji agama, Allahu Akbar. Masa duduk pondok sikit-sikit lah, Tok Guru duduk di pondok tak naik balai, Tok Guru lihat. Mana ni? Tok Guru tanya. Kan? Saya di kampung orang panggil Bakri. Mana Bakri ni? Tak naik Allah. Cari. Tok Guru panggil, naik. Kita pun naik lah. Pergi mana tadi? Duduk pondok dulu, pondok Langgak sebelah makam pondok Tok Jusid. Kita duduk di situ. Jadi Tok Guru tanya, bolehlah juga sikit-sikit kitab tu, kitab Matrul Madrain, kitab penawar bagi hati. Penawar bagi hati saya pun dah naik hancur dah. Kemarin Ustaz Rauf minta mengajak tu, saya pun bawa tengok kitab saya pun dah nak hancur dah. Tahun 70-an kitab tu. Duduk di pondok kan, tapi mengaji biasa. Mak kata awak nak mengaji sekolah agama kan, nak ngaji sekolah biasa. Nak ngaji sekolah biasa kan, bila ngaji sekolah biasa jadi macam ni ya tuan-tuan kan. Nak baca kitab Arab tu yang saya sebut lah, buka boleh, baca tak bunyi kan. Tapi alhamdulillah, orang kata debu-debu pondok tu ada sikit lah, debu ya kan. Debu-debu pondok tu ada sikit. Tak boleh mengajak pun, alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk buat program bagi orang mengajak. Seperti mana Ustaz Suhaimi pernah sebut kepada saya, kita tak boleh mengajak, buat program bagi orang mengajak. Alhamdulillah Allah bagi ruang dan kesempatan tu. Jadi kalau kita nak kira dengan apa yang ada pada kita, terlalu sikit lah. Apatah lagi kalau kita tengok dalam suasana yang ada hari ini, Allahu Akbar. Kan? Saya duduk ceramah dekat anak-anak murid, dekat budak-budak sekolah, bolehlah ceramah dekat orang tua tak apa nak kerti ceramah. Dekat budak-budak kan. Baru ni ceramah dekat budak sekolah saya sendirilah. Bulan ni saya tanya bulan apa? Kan? Tanya bulan apa? Dia sebut bulan Mei lah. Berapa hari bulan? Boleh sebut 12 Mei. Kan? Boleh sebut 12 Mei. Bulan hijrah bulan ni, pakai kokak tak tahu nak jawab. Kan? Kita pun kalau tanya hari ni berapa Rejab, jangan nak jawab kat tuan-tuan. No? Tuan-tuan, kan tanya orang lain, tanya kita ya, hari ni berapa Rejab? Sat tengok takwim dah. Kan? Budak-budak sekolah pun tanya, bulan apa? Tak tahu nak abang, tak nak sebut Rejab pun tak tahu. Kan? Saya tanya-tanya, ada seorang dua jawab, cikgu bulan Rejab. Alhamdulillah ada juga. Dalam bulan Rejab apa peristiwa yang penting dalam bulan Rejab yang perlu kita tahu? Tak tahu nak abang. Bulan Mei kami tahu cikgu. Saya ajak belajar sejarah 13 Mei. Kan? Bulan Mei 13 Mei tahu. Bulan Rejab duk kokak tak tahu nak abang. Bulan ni
Satu peristiwa yang cukup penting ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi, sampai akhir ayat. Saya tanya, tahu tak peristiwa Isra' Mi'raj? Dengar dah, tahu dah. Cerita cikgu. Saya kata saya tak mau cerita pasal Isra' Mi'raj. Saya nak sentuh satu ya pasal sembahyang ya. Tuan-tuan, tu anak-anak kita peringkat sekolah yang masih bersekolah. Sistem sekolah yang ada tambah zaman kita dulu, mana ada cikgu duk ajak, duk suruh macam tu. Mayang. Allah, saya mengaji di Syekh Umar dulu tuan-tuan. Tahun 1976 tingkatan 1, 77 tingkatan 2. Kan? Mengaji sebelah petang. Syekh Umar mengaji sebelah petang. Jadi bila petang, Zuhur, Asar, mayang macam mana? Bukan ada jadual suruh pergi semayang. Bukan ada cikgu suruh kata pergi semayang. Tak ada tuan-tuan. Zaman kita tuan-tuan dan ustaz-ustaz waktu tu habang, tak tahulah. Saya ada Syekh Umar. Minta maaf pada cikgu-cikgu saya dulu hak tak sebut. Cuma kita terhenti saat kita henti kat hak tu, kita buat baru. Kita ajak anak murid kita semayang. Zaman kita cikgu tak suruh, zaman kita di cikgu kita suruh. Kan? Kurang-kurangnya hak cikgu kita tak buat dulu, kita tampung dengan kita buat. Tak ada duduk di sekolah Syekh Umar, tak ada cikgu suruh pandai-pandai masing-masing lah. Tapi kita ni pasal duduk di pondok, mak kita duduk tekan, mayang. Kan? Bila balik sekolah tanya, tadi mayang Zuhur tak? Mayang Asar tak? Allahu Akbar. Tak nak muhung, 2 kali dosa. Mayang tak, muhung pula. Abang atas mayang, kena marah. Kan? Mak boleh tiak tak lama, sejam tak ada lah. Kan? Boleh tiak kita. Mayang wajib tak mayang. Ngaji ya tak semayang. Jadi bila mak kita duk suruh, kita pergi sekolah pergi semayang. Ada ruang kita tengok ada, kita lari. Pergi semayang mana? Mayang kat surau asrama. Surau asrama. Masa sekolah Syekh Umar asrama tak ada lagi. Surau tak ada lagi. Yang ada surau kat asrama. Jadi pergi semayang. Rehat pergi semayang ke surau asrama. Ada 3-4 orang. Saya masih ingat ada kawan-kawan 3-4 orang yang rajin pergi semayang ni. Pergi semayang. Ada kawan dia duduk lepai, duduk hutan kampung. Time ni tahu lah, rehat ya pergi semayang. Tu zaman tu. Kadang-kadang mai pagi buat ada aktiviti sukan. Lepas tu nak tunggu petang buat apa? Pukul 11 baru nak main sekolah. Nak masuk kelas. Pukul 1 nak masuk kelas. Daripada pukul 10 sampai pukul 1 tu nak buat apa? Aktiviti sukan habis awal. Ingat lagi waktu tu kerja apa tuan-tuan? Jalan kaki daripada Syekh Umar main ke hospital. Jalan kaki 4-5 orang jalan kaki. Nak balik Langgak, kita tak balik dah. Kan? Tunggu pukul 1 lah. Jalan kaki. Main buat apa tuan-tuan? Tengok orang gila. Tu zaman tu lah tuan-tuan, tengok orang gila. Seronok tengok orang gila tuan-tuan. Kan? Tengok perangai orang gila. Zaman tu lah. Zaman tahun 76, 77 tu. Zaman kami tu, tak tahulah kalau ada cikgu-cikgu saya di sini, masih ada cikgu-cikgu saya. Tak ada zaman lagi, tak ada sampai lah, tak ada lepas kami tu tak ada dah. Orang main bola kat kot tenis tu. Bola tenis tu kami main bola. Pukul berapa? Pukul 1 tengah hari. Main bola tenis. Bola sepak. Tahun kami ya. Sampai cikgu hak tu tengok, mereka ni main apa? Macam orang gila lagi tengah-tengah panas. Bola tak nampak. Kan? Tapi hak main-main tu pakar jadi pakar-pakar lah kan. Seorang pakar bius di Hospital Tanah Bahia. Dr. Shaltut. Tu sekelas tu. Striker lah. Lagi siapa lagi? Ada pensyarah UUM, Saudara Azhar. Ada kawan kita hadap menega di TV ni. Somoha. Kemudian ada korporat besar di Brunei. Kami pergi Brunei tu, korporat besar. Asri, anak cikgu Ahmad di Taman Uda. Korporat besar di Brunei, kami pergi nuri dia itu. Tu semua main bola tengah panas semua tu. Kan? Hak cikgu kata macam orang gila. Alhamdulillah. Cuma saya katakan bahawa tuan-tuan, zaman kita mengaji, sampailah kita tengok sistem yang ada tidak memantapkan kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cikgu tak ajak, tapi masa yang ada cukup terhad. Ada masa yang ada cukup terhad. Perkukuhkan lagi lepas sekolah, itu pun masih tak kuat. Buat program Qiyamul Lail. Sekolah-sekolah buat program Qiyamul Lail, buat kemah ibadat, buat kem solat dan sebagainya, nak memperkukuhkan.
tapi yang ada belum mampu untuk nak menjana anak-anak ni jadi orang yang baik segi amalan dia. Apatah lagi saya katakan zaman kita dulu mana ada kem solat? Ada ke tuan-tuan? Sampai mengaji dulu ada kem solat? Tak ada Ada dulu sekolah buat qiyamul lail. Lah ni kalau buat qiyamul lail pun nak cari orang nak jadi imam qiyamul lail pun tuan-tuan. Allahu akbar. Saya ni bukan orang dia tapi dia duk panggil. Cikgu, mai cikgu jadi imam qiyamul lail. Saya kata cari orang lain kot. Tak, cikgu. Kata siapa nak mai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi ni? Cikgu kena mai. Alhamdulillah ruang dan kesempatan yang Allah bagi pengalaman kepada saya cubalah untuk kongsi. Nak kata pandai tu tak, tapi pengalaman yang ada. Saya dulu bila mula-mula matab tahfiz di sini. Tahfiz di sini ni rumah belakang tu. Rumah di belakang tu. Bila sekolah-sekolah panggil qiyamul lail, saya kata kena panggil orang lain kot. Tak, kami minta cikgu. Saya berkawan dengan anak-anak tahfiz di sini, saya ajak depa. Hampa ni hafal Quran. Hampa kena jadi imam. Cikgu duduk belakang zikir tak apa. Imam apa? Pukul 3 pagi mai gerak depa. Abang dah, pagi esok cikgu nak mai. Pukul 3 pagi mai gerak depa. Jom, mana? Kadang-kadang sampai sekolah Syekh Ahmad. Kadang-kadang Changlun. Kadang-kadang sampai Kulim. Lah, dulu kita tak ada lah kan. Jadi ada program-program itu. Sekolah menengah Tanah Bahiyah. Program budak-budak perempuan. Cikgu dia bagi kita juga. Dia kata ada cikgu perempuan. Cikgu kena mai. Tapi jadi bila Tanah Bahiyah perempuan semua. Sampai Z kita. Sampai Z kita. Pada mula pukul 3.30 pukul 4 tu kita mula sampailah sagi nak azan subuh. Takkan nak suruh budak perempuan azan kot. Ni mazhab apa pula kan. Lepas tu jadi imam kita juga. Sagi lepas tu kuliah subuh kita juga. Bukan nak kira tak, tapi nak abang kata nak cari orang yang nak memenuhi program-program di sekolah ni pun kurang. Nak cari ustaz mana yang nak pi. Ustaz yang tak ada pengalaman memang payah sikitlah. Saya tak ustaz tapi Allah bagi sikit pengalaman. InsyaAllah pilah memenuhi hajat sahabat-sahabat ruang. Kadang-kadang tu yang program di UK Mall kadang saya terlambat tu kerana ada program-program yang tempat lain. Pagi tu ada kuliah, pagi tu kadang-kadang mereka minta, saya bukan kata saya reti, mereka minta. Saya kata ni panggil orang lain kot. Tak, cikgu sekolah kena mai juga. Saya kata saya kena keluar awal 7.30 saya kena tinggal dah. Macam kemarin 7.30 saya kata saya kena keluar dah. Sebab apa? Sebab nanti ada program pula di UK Mall. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok suasana yang ada, zaman kita pun tak ada orang yang nak buat macam tu. Mai sekarang ni alhamdulillah ada. Cuma bagi kita pula lah orang tuan-tuan, mana orang nak buat qiyamul lail? Tu kadang-kadang ada yang tak mesej, bila cikgu nak buat qiyamul lail cikgu? Bila cikgu nak buat program ni cikgu? Bila nak buat program ni? Sebab bagi kita belajarlah, ada ilmu, tapi bagaimana kita nak beramal? Seorang-seorang bolehlah buat sikit-sikit. Kalau nak semayang tahajud sini, Allahu Akbar. Pukul 3 pagi mai seorang-seorang. Fikir 2 kali juga tuan-tuan. Masjid tu bukan tempat lain. Kok kubur tak apa juga lalu kok kubur kan. Ni kat masjid pun kita duduk pun nak semayang tu pukul 3 pagi kalau berani ya. Mai semayang kan. Duk salli sunnatul hajati Allah. Duk rasa macam ada orang pegang belakang. Kan tak tahulah siapa yang mai tak tahulah kan. Allahu Akbar. Jadi kita cuba bagi kita cuba semampu yang boleh untuk buat program. Memenuhi ruang-ruang yang ada, kesempatan yang ada untuk kita buat program. Sekurang-kurangnya saya kata bila saya dan kawan-kawan susun program paling kurang kami mai. Kalau tidak kita duduk di rumah juga. Jadi kita join, minta siapa-siapa nak main sama. Macam kita nak buat insya-Allah di Paya Pahlawan 5, 6, 7 ni insya-Allah. Kita dah rancang lama dah. Tahun lepas lagi duk rancang nak buat tapi kesempatan tak ada lagi. Alhamdulillah Allah bagi kesempatan. Cuma ada sikit kos yang kita kena tanggung. Kos yang kita kena tanggung. Jadi insya-Allah tuan-tuan, program yang kita nak buat di Paya Pahlawan
5, 6 dan 7 insya-Allah saya jemput tuan-tuan. Yang tak boleh sepenuhnya ruang-ruang yang ada. Waktu malam Rabu malam Khamis tu insya-Allah. Lepas tu pagi Khamis tu cuti Isra Mi'raj. Jadi kita ada program kita buat pagi tu pukul 9 kita mulakan dengan selawat dengan qasidah, kemudian kita akan dengar ceramah daripada Ustaz Zainal Asri kaitan dengan Isra Mi'raj insya-Allah. Kemudian sebelah petang kita akan ada bengkel kita nak bincang bagaimana kita nak istiqamah dalam beramal. Kemudian sebelah malamnya kita akan semayang maghrib, lepas tu sunat awabin, kemudian kita akan baca Yasin Hajat, insya-Allah akan pimpin Ustaz Radhi Abdul Rahman. Kemudian kita akan buat tahlil. Lepas Isya kita akan baca surah Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk dan sebagainya insya-Allah. Kemudian kita semayang sunat tasbih. Kemudian kita tidur saat insya-Allah pukul 4 kita bangun untuk kita buat semayang tahajud, hajat dan sebagainya insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi itu pukul 7.30 kita pun akan bersurai sebab kita kuliah Sabtu, Jumaat tu kita ada kuliah. Jadi itu insya-Allah yang kita susun. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mengaji dah, kita nak pastikan kita beramal. Seorang-seorang kita tak ada kekuatan, kita kumpul ramai-ramai. Tuan-tuan, ustaz pun sampai dah alhamdulillah. Jadi kita cuba. Jadi kalau kita saja yang mengaji tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi ilmu kat kita. Tapi kita tanya, anak kita di rumah macam mana tuan-tuan? Isteri kita di rumah macam mana tuan-tuan? Kita tanya tuan-tuan. Jiran kita macam mana tuan-tuan? Sahabat-sahabat kita yang duduk yang satu tempat kerja dengan kita macam mana tuan-tuan? Kita kena bagi tahu depa. Paling kurang bagi tahu, ni ada program, ni ada kuliah. Kita bagi tahu tuan-tuan. Insya-Allah Allah bagi pahala kat kita macam mana juga orang tu beramal. Paling kurang Allah bagi pahala kita habaq. Insya-Allah. Jadi saya rasa yang itulah saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian itu memberi gambaran kepada kita bersama, tugas ini kerja ni bukan kerja seorang-seorang. Tugas ni kerja ni bukan kerja seorang-seorang tapi semua pihak. Sahabat-sahabat kita yang merakam, Suhaimi yang sama-sama menyusun, tuan-tuan yang hadir. Alhamdulillah tuan-tuan hadir meraihkan guru dan mencari ilmu dengan guru kita. Mudah-mudahan dan saya minta Ustaz Helmi insya-Allah akan terus dalam kuliah kita dengan kitab. InsyaAllah nanti Ustaz akan bagi tahu kitab apa dia akan ajak. Ustaz akan mengajak kitab apa. Jadi insyaAllah sama-sama kita manfaatkan ilmu yang ada pada Ustaz kita. Sepanjang-panjang selagi ada kelas ni, kita minta Ustaz mailah bagi ilmu dekat kami. Kan buat macam mana zaman kami dulu kan, baca buku, banyak buku tapi buku yang macam mana kan, lah pun baca surah Abaq, macam-macam surah Abaq baca, kitab mana yang ada wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi kesempatan kepada kita. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Fadil Ustaz Helmi untuk bagi kuliah pada kita, dan sekali saya umumkan program kita pada 5, 6 dan 7 di Paya Pahlawan. Saya jemput semua sekali. Kalau tak boleh hadir semua, hadir dalam slot-slot yang ada dan maklumkan kepada kawan-kawan. Kemudian yang nak buat tahlil, yang nak bagi sumbangan, kita alu-alukan. Sebab kita bawa semua anak-anak Darul Hadis untuk hadir ke sana dalam program di sana. Jadi sikit kos yang kita nak tanggung pada anak-anak tu sama untuk nak memeriahkan program kita di sana. Jadi saya borang pun ada, insya-Allah tuan-tuan boleh ambil borang tu dan kemudian masukkan dalam tabung yang kita nak edarkan, dan boleh juga berhubung dengan kita untuk pastikan tuan-tuan ada sumbangan untuk menghidupkan majlis-majlis umpama itu insya-Allah. Jadi sekadar itu saja saya jemput Al-Fadhil Ustaz Helmi untuk menyampaikan kuliah kepada kita. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fiha wal amala biha wan nashra biha hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama hari ini, insya-Allah kita ni tempat baru. Nah, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebarang kesulitan tu tuan-tuan, kami minta maaf lah. Moga kerana ada sikit masalah sikit, ustaz dia tak dapat sampai awal. Dia daripada Pahang, ustaz yang waktu ni, jadi saya pun kalau ikut saya hak pukul 10 lagi, tapi tak apalah tuan-tuan, ala kulli hal. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada kita ini, kepada hamba-hamba dia ni, supaya kita menuntut ilmu, supaya kita mengaji tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita tengok di dalam dunia kita hari ini, kadang-kadang dalam apa segenap segi pun manusia kita ni, dia buat atas, dia turun orang. No, dia turun orang. Tapi dia buat atas kejahilan. Jadi saya dipahamkan bahawa saya ni diminta kitab untuk terus dengan pengajian kitab. Depa minta kitab tauhid. Jadi kitab tauhid ni tuan-tuan, dia ada banyak kitab. Ada Baquratul Amani, ada Faridatul Faraid, kitab kecil-kecil lah. Ada Misbahul Munir. Yang kita ada Aqidatul Najin, tu besar sikit. Jadi ala kulli halnya tuan-tuan, saya pandang tengok. Bila kita buat istiqrah, saya tengok moleknya. Kalau tengok bahasa baru sikit ni, kita pakai kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kita cari kitab Misbahul Munir, tak mahal pun tuan-tuan, lebih kurang RM3 ikut. Nah, tapi ilmu dalam tu dia bermanfaat. Jadi pasal apa? Saya kita pandang kepada dia punya ibarat kitab tu, dia bahasa dia baru sikit daripada bahasa kitab kalau nak banding dengan Baqurah, kalau nak banding dengan Faridatul Faraid. Kerana Baqurah, Faridatul Faraid kita kena takdir banyak. Takdir banyak. Pok pondok pun penin. Orang pondok pun penin mengaji Faridah dengan mengaji Baqurah. Tapi jadi kita tengok, maka tuan-tuan, molek kita pakai kitab Misbahul Munir, insya-Allah. Bakat-bakat carilah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam saya nak baca satu hadis hari ini. Satu hadis yang cukup pendek, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada riwayat kata wa muslimatin au kama qal. Menuntut ilmu ni satu kefarduan ke atas orang yang muslim laki-laki, dan ada riwayat kata atas orang yang muslim perempuan. Jadi satu hadis yang cukup pendek. Maka pak nabi-nabi ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia panggil jawami'il kalim. Orang yang bercakap dia sikit tapi makna dia banyak. Tak sama dengan kita. Kita bercakap banyak, hak nak boleh pakai tu sikit. Nah, pak nabi-nabi ni dia bercakap sikit
Tapi makna dia banyak, merangkumi banyak. Tak sama dengan kita manusia biasa ni tuan-tuan, kita bercakap banyak tapi mak boleh guna hak faedah tu tak banyak. Siapa nak panggil makan kenduri lah tuan-tuan. Pi nak panggil tu orang wakil kat kita ya. Suruh panggil makan kenduri, duduk per jam. Hak faedah nak panggil makan kenduri sikit tu, lepas tu sembang kata. Macam tu kita. Lepas tu Nabi kata man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah Taala, orang yang bercakap benda baik-baik dan ataupun dia sengap. Ataupun dia diam. Kalau tak reti diam terus, jangan duk bercakap. Jadi ala kulli hal daripada hadis ni tuan-tuan, maka menuntun ilmu ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas, oleh seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Ilal. Jadi daripada hadis ni tuan-tuan, maka ulama berkhilaf. Ikhtalafa nas fi dzalika, berkhilaf manusia pada bab masalah menuntun ilmu. Jadi bila Nabi SAW sebut dia ada fardu, maka dia terbahagi kepada dua. Maklum, satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ni tuan-tuan wajib atas tiap-tiap biji kepala. Nak buat atas tiap-tiap orang, wajib kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Itu fardu ain. Fardu kifayah ni orang lain buat, kita tak payah. Itu mana fardu kifayah. Jadi orang nak abang kata bila sengah-sengah manusia yang buat, maka saqata alal baqin, maka gugurlah dia punya kefarduan tu di atas baqi lagi. Itu fardu kifayah. Jadi bab masalah ilmu fardu ain ni tuan-tuan banyak. Jadi ulama berkhilaf tentang ilmu mana yang wajib kita mengaji dulu. Ilmu hak mana yang wajib kita mengaji dulu. Sebab tu kalau kita tengok qala al-fuqaha, ulama-ulama fiqh mengatakan huwal ilmul fiqhi, ialah ilmu yang patut kita mengaji dulu, ilmu fiqh. Pasal apa? Kata dia id bihi ya'riful halal wal haram. Kerana dengan ilmu fiqh ni kita mengetahui hak halal dan kita mengetahui hak haram. Tu ulama fiqh. Kalau ikut waqala al-mufassirun wal muhaddithun, ulama-ulama tafsir dengan ulama-ulama hadis, depa kata huwal ilmul kitab was sunnah. Yang patut kita mengaji dulu ialah ilmu kitab dan ilmu sunnah. Ilmu bab masalah Quran, bab masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa tuan-tuan? Id bihi ma yatawassalu ilal ulum kulliha. Kerana dengan dua ilmu ni, kita mengaji kitab, kita mengaji sunnah, kerana dia boleh sampai kepada segala ilmu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ilmu ni kesemua terbit daripada kitab dan keluar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ulama tafsir dengan ulama hadis. Tapi kalau ikut ulama sufi, depa kata huwa ilmul ikhlas wa afatun nufus. Ilmu ikhlas tu kena mengaji dulu. Dan ilmu kita nak meruntuhkan ni nafsu kita ni, hak tak elok. Itu kena mengaji dulu. Kalau ikut ulama tauhid, qala al-mutakallimun, ulama kalam, huwa ilmul kalam. Ilmu yang patut mengaji dulu ialah ilmu kalam. Sampai ulama mengatakan, sampai tidak ada kesudahannya perselisihan pendapat ulama dengan satu hadis yang pendek yang Nabi kata talabul ilmi fardhatun. Ulama fiqh pernah dia, ulama tafsir pernah dia, ulama tauhid pernah dia. Nampak tak? Ulama tasawuf pernah ada, hak kami patut mengaji dulu. Kalau buat amalan banyak sekalipun, kalau amalan kena sekalipun, kalau hati nafsu kita tak elok, tak dapat pahala kata dia. Jadi berselisih sampai tidak ada kesudahan dia, ulama sebut. Tapi was-sahih, ulama kata yang sahihnya, yang patut kita mengaji ialah, ulama mengatakan annahu ilmu muamalatu abdi li rabbi, ilmul muamalah, ilmu perhubungan kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang patut kita mengaji. Ilmu muamalah hamba dengan Allah. Kalau kita mengaji bab fiqh tuan-tuan, dia ada 4 rubuk. Yang pertamanya rubuk ibadah. Yang kedua rubuk muamalah. Yang ketiga rubuk munakahah. Yang keempatnya rubuk jinayah.
Jadi ibadah maklum. Yang kedua muamalah. Muamalah maknanya perhubungan kita sesama manusia. Tapi ulama mengatakan ilmu yang wajib kita mengaji dulu ialah ilmu muamalah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu muamalati abdi li rabbi. Ilmu muamalah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak muamalah hamba dengan Tuhan ni, ulama kata terbahagi mencakupi ataupun merangkumi di atas 3 aspek sahaja. 3 ni sahaja. Apa dia 3? Yang pertama i'tiqad. Yang kedua fi'li. Yang ketiganya tarki. Ilmu i'tiqad maklum dalam hati. Kemudian ilmu perbuatan, buat. Buat ni makna dia kita benda yang kita kena buat. Dan yang ketiganya ilmu tarki, ilmu cara nak meninggalkan. Apa makna ni tuan-tuan? Jadi kalau kita tengok, sebab itulah tuan-tuan kita ambil yang pertama, i'tiqad. Ulama mengata fa iza balagha sabi, apabila baligh seseorang budak, fa awwalu wajibun alaihi ta'allumu kalimati syahadah wa fahmi ma'naha wa illam yahsul dhalika bin nazari wa dalil. Ulama sebut apabila baligh seseorang budak, bila baligh ni tuan-tuan maklum dia panggil mukallaf. Mukallaf ni dia ada 4 lah. Ada 4 ciri mukallaf. Pertama dia baligh, yang kedua dia berakal, yang ketiganya dia salimul hawas, selamat panca indera, yang keempat dia sampai seru. Awak Pak Long tak pergi Mekah, dia kata nak buat gena tak sampai seru, tuluk lang cakap tu. Seru ni tuan-tuan 1400 tahun tu sampai lah. Sama ada ulama kata seru tu sampai direct dengan Nabi SAW ataupun ada wasitah, perantaraan. Nah, dengan sahabatnya atau tabi'in dia, syarat dia sampai seruan dakwah kepada kita, itu dia panggil mukallaf. Dia berakal, dia baligh. Maklum, selagi tak baligh dia tak dikira. Selepas itu dia salimul hawas. Syarat dia tak buta, dia tak pekak. Tapi kalau buta saja, tuan-tuan, buta mata, telinga tak pekak, mukallaf. Kalau dia pekak saja, telinga tak buta, telinga tu. Kalau dia pekak saja, mata tak buta, mukallaf. Tapi kalau dia beranak, dua-dua sekali tak ada. Buta pun buta, pekak pun pekak, maka dia tidak mukallaf. Pasal apa tuan-tuan? Tidak ada saluran untuk nak dapat ilmu. Nak habaq, tak dengar. Nak tunjuk, tak nampak untuk lebih buat kena dia. Lepas tu Tuhan kata, hampa semua ni makhluk Allah Ta'ala Tuhan buat, yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hampa terbit pada perut mak hampa bukan tahu apa pun. Tak ada satu benda yang hampa tahu, tapi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi Allah Ta'ala menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan dan hati, tuan-tuan. Maka pendengaran, penglihatan ini saluran untuk nak dapat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau beranak-beranak pekak, beranak-beranak buta, maka dia ni tidak mukallaf. Dan yang terakhir dia sampai seru ni tuan-tuan, tak kira walaupun sekali, maka dia dikira ummatud dakwah. Maka bila sampai seru pada kita ni, dia bagi pada 2. Karena umat ni ada 2. Satu ahlul fatrah, yang keduanya ummatud dakwah. Umat dakwah ni terbahagi pula. Kalau kita terima macam kita ni, terima dakwah Nabi, terima ajakan Nabi, itu dia panggil ummatul ijabah. Kalau tak terima, dia duduk dalam ummatul dakwah saja. Macam orang kafir, dia tak terima ajakan Nabi, dia panggil ummatul dakwah. Kita yang terima, dia panggil ummatul ijabah. Yang terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ummatul ijabah, ummatul dakwah ni tuan-tuan, tetap akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tuan-tuan, kita akan dipersoalkan bila sampai dakwah pada kita. Ahli fatrah tolak. Kerana apa tuan-tuan? Ahli fatrah ni depa tidak ada nabi di celah tu. Kalau misal kita tengok macam di antara Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi kita SAW, mengikut qaul yang sahih, yang kuatnya,
Ulama mengatakan 600 tahun. Fatratun baina Isa wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kata dia 600 sanah, 600 tahun. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Salmanul Farisi. No? Ada 600 tahun di celah ni, ini dia panggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni tuan-tuan, maka tak dipersoalkan oleh Allah Ta'ala mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tapi mengikut Mu'tazilah juga dia kata dipersoalkan. Kerana apa tuan-tuan? Wajib di segi Mu'tazilah kenal Tuhan dengan akal. Wajib sembahyang puasa itu dengan bangkitnya Rasul. Tapi kita ahli sunnah wajib kenal Tuhan dengan sebab bangkitnya Rasul. Wajib puasa sembahyang juga dengan sebab bangkitnya Rasul. Kalau tak mai Rasul, maka tak ada. Sebab tu ahli sunnah berdalil dengan ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab sesuatu kaum sehingga kaum tu diutuskan kepada kaum tu seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sampai seru, maka kita dipanggil ummatud dakwah. Umat dakwah wajib akan dipersoalkan oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok ni bulan Rejab, waktu Mi'raj ni, bila kita baca kitab Mi'raj, Nabi SAW Isra' dengan Jibril. Jalan malam, berjalan dengan Jibril, tiba-tiba nampak satu kaum yang cukup ramai. Maka Nabi tanya, siapa Jibril kaum ni? Jibril kata, inilah Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ni siapa dia tuan-tuan? Dinosaur ke? Pok-pok UFO. Ya'jud Ma'jud ni manusia. Siapa kita? Ya'jud Ma'jud. Siapa dia depa ni tuan-tuan? Ya'jud Ma'jud ni anak Yafiz. Yafiz ni anak Nabi Nuh. Nah, abang kata Ya'jud Ma'jud senang cerita cucu Nabi Nuh kot tu. Kalau kita mengaji kitab tauhid, Ya'jud Ma'jud ni ulama kata waladun Yafiz bin Nuh alaihi salam. Anak pada Yafiz bin Nuh. Nabang kata Ya'jud Ma'jud golongan cucu-cucu Nabi Allah. Tapi kufur dia. Bila Jibril sampai, Nabi SAW sampai dengan Jibril situ, maka Nabi singgah situ, Nabi dakwah kat depa bahawa aku ni Rasulullah, hampa kena beriman kepada Allah, hampa kena mengaku aku ni Rasul Allah SWT. Maka depa enggan. Pada malam tu maka terbang terus. Maka Nabi SAW pi tinggalkan mereka tu, berjalan lagi dengan Jibril. Nak cerita dia, mereka sampai tak suruhan dakwah? Sampai tuan-tuan. Walaupun sekali, maka mereka tolak, maka diiktiraf Ya'jud Ma'jud, kapiak belakang. Walaupun sedar. Walaupun pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka ini dikira ummatud dakwah. Tapi yang mereka tak terima. Kalau mereka terima, macam kita dia panggil ummatul ijabah. Jadi orang-orang ahli fatrah masuk syurga. Masuk syurga free. Kita ni masuk syurga kena ada amalan juga, walaupun masuk bukan dengan amalan. Untung depa, ya Allah tuan-tuan. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan tak zalim tuan-tuan. Tuhan tak zalim. Karena Tuhan buat syurga ni ada dua jenis. Syurga ni dua jenis. Satu dia panggil jannatul ikhtisas, satu lagi dia panggil jannatul amal. Satu jannatul ikhtisas ni syurga yang disediakan untuk manusia yang tidak ada amalan dia. Khas masuk dia. Tapi martabat dia rendah. Tak sama dengan kita. Jannatul amal ni syurga yang untuk manusia yang ada amalan, martabat dia tinggi tuan-tuan. Martabat dia tinggi. Baik. Jadi apabila balik seseorang budak ni tuan-tuan, bila mukallaf dikira diiktiraf mukallaf ni, yang pertama sekali ulama kata wajib dia mengaji makna kalimah syahadah dan dia faham makna dia. Kita faham tak makna? Saya mengaji pada guru saya. Dia kata hampa jangan jadi burung kakak tua dengan burung tiung. Kita duk fikir menatang apa burung kakak tua burung tiung ni. Apa tuan-tuan? Burung tiung ni tuan-tuan, burung kakak tua ni, bila kita ajak dia boleh bercakap. Kalau kita ajak burung tiung tu selamat pagi, dia boleh sebut selamat pagi, selamat pagi, selamat. Itu dia sebut. Kita pi pagi, dia sebut selamat pagi, kena dah. Pi tengah hari, selamat pagi, dia kerti tu dah. Pi malam pun selamat pagi. Pasal kita ajak dia selamat pagi. Nak cerita dia boleh sebut, tapi dia tak tahu mendatang apa. Kita boleh sebut, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna? Dia kata tak tahu. Serupa tak?
Ha ni Tok Guru tak hampa jangan jadi masa ni. Ni waktu duduk mengaji. Allah dia tak payah apa? Makna dia tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Tu bukan makna hak tu orang panggil terjemah ataupun alih bahasa. Daripada Arab ke Melayu. Arab kata la ilaha illallah, kita kata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Siapa? Orang tanya apa makna solat, kita boleh jawab semayang. Itu bukan makna, itu terjemah. Arab dia tak arti kata semayang, dia kata solat. Solat, semayang. Tuan-tuan, orang tanya apa makna qidam, makna sedia, bukan makna tu terjemah. Tak tahu main-main kawan tu dia tanya, apa makna sedia? Kacau tak jawab apa. Dia terus jawab tu. Maka ini terjemah. Terjemah dia tak nak, tuan-tuan. Yang kata makna-makna ni ulama takrif dalam kitab ma'uniya minal lafzi au ma qusida minal lafzi. Barang yang kita kehendak daripada lafaz, yang dan kita qasad daripada lafaz. Apa yang kita nak pada lafaz tu? Kita nak apa pada lafaz? Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mula-mula kena mengaji ni. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam kitab kata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Mata Umul Barahin, Syekh Sanusi sebut fa'awwalu wajibu alaihi ta'allumu kalimati syahadah wa fahmi ma'naha. Kata dia wa yajibu ala kulli mukallafin ta'allumu ma'naha ala aslihi wa akhdahu min ahlihi wa qad dhahara al-jahlu bima'naha fi zamanin la siyama zamanina hadha. Kata Syekh Sanusi, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf ni dia belajar makna kalimah syahadah la ilaha illallah. Yang kedua dia kata dia wajib ala aslihi, atas asal makna dia, dan wa akhdahu min ahlihi, kena ambil daripada ahli dia. Jangan terus baca buku gitu. Dia bukan ada jual supermarket, karabu, tak ada, tuan-tuan. Kena ambil pada ahli dia. Dan kata dia terang lah bahawa banyak orang lah, dia kata pada beberapa zaman ni dia jahil dengan makna kalimah la ilaha illallah. Tambah-tambah zaman kita hari ni. Imam Sanusi ni ulama kurun yang ke-9 Hijrah. Dia kata tambah-tambah zaman kita hari ni, zaman tu apa? Zaman dia. Tahun kurun ke-9 Hijrah tu pun manusia banyak jahil. Tambah zaman kita ni kurun 22 ke 21. Tuan-tuan, hak ni lagi-lagilah bertambah kejahilan tu, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Dia kata fa innaka la tajidu may yuhaqqiqu ma'naha min aslihi minal qassata fadlan minal ammah. Hang tak akan dapati manusia yang betul-betul tahqiq dengan makna dia daripada orang yang khas, orang yang tertentu, tambah-tambah orang awam lagi-lagi tak boleh. Sebab itulah dia kata satu pembohongan sebagai pembohongan yang cukup besar. Wa qad ghalatu ghalatan fahisha wa tawahhamu anna man fiya fi qawli la ilaha illallah kullu ilahin ma'budatil kufar kal asnami wa awsan. Dia sebut satu pembohongan yang cukup-cukup teruk, tuan-tuan. Pembohongan yang cukup-cukup dahsyat. Orang yang waham, maksud dia fikir dalam kepala otak dia, dalam hati dia, anna manfiyah, apa yang dia nafi dalam kalimah la ilaha illallah ni, tiap-tiap penyembahan yang disembah oleh orang kafir. Dia ada dua dah, la ilaha illallah. La ilaha itu dia panggil nafi, betul tak? Illallah kita panggil isbat. Nafi isbat. Yang kata la ilaha tu tidak ada Tuhan, Tuhan hak mana? Dia kata tok kong. Tuhan nak mana? No, bahala disebut. Dia duk nafi tok kong, duk nafi bahala, maka ulama kata ni satu pembohongan yang cukup besar dalam kalimah la ilaha illallah. Satu, tuan-tuan, satu malam saya pergi di satu masjid. Bila saya pergi di satu masjid, tapi saya duduk kuliah dah di masjid tu. Saya tak mabak dalam masjid mana. Tiba-tiba mai Tok Bilal dia. Tok Bilal dia orang mengaji. Dia duduk pasir tumbuh dulu di Kelantan 8 tahun lebih. Tok Bilal tu. Bila ustaz ni mengajar, dia sebut ni, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Tuhan nak mana ni?
Ni dia sebut kata ni, yang tolak buang tok kong, berhala, ponsu jantan. Nah, orang duk semua ni, dia tak tolak ni. Dia tak kata apa. Lepas tu bila saya nak start kereta nak balik tu, dia main ketuk cermin. Dia pun buat turun cermin ternyawat. Dia kata ada ustaz yang main mengajar kita yang sebut menafikan macam tu. Kok mana? Wallahu a'lam. Saya kata itu, mungkin dia tersilap, mungkinlah ustaz tu silap. Ya Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Kalau kita duk nafi tok kong, tuan-tuan, ulama kata waqad ghalatu ghalatan fahisha wa tawahamu anna man fiya fi qawli la ilaha illallah kullu ilahin ma'budatil kufar kal asnami wal authan. Bagi contoh saya. Syekh Sanusi sebut, satu pembohongan sebagai pembohongan yang cukup besar, orang yang menafikan dalam kalimah la ilaha illallah ni tiap-tiap penyembahan yang disembah oleh orang kafir. Termasuk batu berhala dan tokong-tokong tu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kalimah la ilaha illallah ni dia sebut wa hadza wallahi min a'zami iftira'i ala kalimati la ilaha illallah. Dia sumpah, kata Imam Sanusi, demi Allah Taala sesungguhnya orang yang buat, yang menganggapkan macam tu dia buat satu pembohongan yang cukup besar dalam kalimah la ilaha illallah. Kerana apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah ni kalimatu haqqin wa qabaru sidqin. Kalimah yang benar, kalimah yang hak dan khabar yang benar. Kaifa yughayyiru ma'naha min aslihi, bagaimana kita nak ubah daripada makna yang asal. Baik, kita ambil satu. Ini bab tauhid, bukan kita nak bercakap lagi, tapi kita nak abang ilmu yang patut kita mengaji. Ini di segi i'tiqad. Nak bercakap ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kalimah la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan ni tuan-tuan, apa makna Tuhan? Satu zat tidak boleh dipanggil Tuhan kalau zat tu tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi Tuhan itu zat dia, ketuhanan itu sifat dia. Boleh faham? Satu zat tidak boleh dipanggil Nabi, melainkan zat tu kena bersifat dengan kenabian. Dan kalau kita pergi hak Arab, dia kata ilah tadi di bahasa Arab tidak boleh dipanggil zat tu ilah, melainkan dia kena bersifat dengan sifat uluhiyah. Itu nampak? Tidak boleh panggil raja kalau dia tidak ada kerajaan. Dia kena ada negeri dia, ada menteri dia, ada tentera dia, ada rakyat dia, ada semua. Benda tu baru dia itu dia panggil kerajaan. Boleh faham? Maka dia tu diiktiraf raja. Tapi kalau dia mengaku seorang-seorang di rumah tak ada negeri, orang tak panggil raja ke tu? Nampak? Jadi bila nak sebut ilah ni, zat tadi mesti bersifat dengan uluhiyah, ataupun kita terjemah bahasa Melayu ni, nak panggil Tuhan mesti bersifat dengan sifat ketuhanan. Di situ dia ada dua, satu sifat zat, satu sifat fi'il. No? Sifat zat, satu sifat fi'il. Jadi sifat tuan-tuan ni, bila sebut Tuhan tadi ni, dia mesti istighna dan iftiqar. Istighna sifat Tuhan, iftiqar sifat makhluk. Jangan salah. No? Banyak hal ni salah. Saya tengok dalam kitab Bahrul Kalam, satu kitab yang memang tak ada jual dah lah ni. Saya pesan pada kawan ambil di petani, dia kata aku balik cari di petani, cari tak jumpa dah kitab ni. Satu kitab Melayu, kitab tauhid, nama kitab Bahrul Kalam. Kalau tuan-tuan ada, taruhlah tuan-tuan. Paling tak ada berbuih pinuyang. Taruh kitab Bahrul Kalam. Pasal apa? Dia kata satu kesilapan i'tiqad. Kita orang Melayu ni, kita duk anggap istighna sifat Tuhan, okey, memang sifat Tuhan. Tapi kita anggap iftiqar sifat Allah. Silap dia kata. Iftiqar sifat makhluk. Apa makna iftiqar? Mana berkehendak. Boleh faham? Berkehendak itu sifat makhluk. Bila makhluk ni berkehendak, zat tadi ni mesti bersifat dengan sifat yang patut, layak bagi dia untuk makhluk nak berkehendak pada dia. Boleh nampak tak? Istighna terkaya itu sifat Allah, sifat Tuhan. Jadi Tuhan tadi ni yang kita nak, yang panggil Tuhan tadi, dia mesti istighna, dia mesti iftiqar. Iftiqar ni hak makhluk nak tuju ke dia. Allahus Samad. Nampak? Makhluk nak tuju. Jadi terkaya maksud dia, dia tak berhajat pada orang lain. Itu makna terkaya. Baik. Kalau kita tengok berhala tadi ni terkaya tak? Kita pergi tu. Ni kita nak bagi faham. Sebab tu berlaku zaman Namrud.
Apabila Namrud buat pampir buat pampir, semua orang pi. Semua manusia pi, seronok lah tuan-tuan, buat pampir ni. Nyanyi lah, tak kira lah, siapa main nyanyi pun. Tina Liza ke apa semua. Nah, nyanyi. Bila duk nyanyi, tuan-tuan, semua manusia pi, Nabi yang tak pi ialah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim tak pi. Bila Nabi Ibrahim tak pi ni tuan-tuan, maka dia ambil kapak dan pok orang tak ada, dia pi katuk habis pak berhala-berhala. Bila dia katuk berhala-berhala ni tuan-tuan, semua dia katuk, dia tinggal hak besar, dia selit kapak tu. Ni cerita ringkas-ringkas. Dia selit kapak situ, lepas tu dia balik duduk rumah dia. Balik duduk lena. Balik duduk di rumah dia tuan-tuan, bila pak ni habis pampir tu, mai tengok, pi dalam tempat makbad depa tu, tempat penyembahan depa tu, tengok semua dah jahanam habis pahala depa. Jadi depa siapa dia buat? Pi tengok depa kata tak ada kerja lain, ni melainkan kerja Ibrahim. Pasal apa? Kita semua pakat pi di pampir tu, dia seorang yang tak pi. Lepas tu pi tangkap Ibrahim. Dia kata, "Hei, dak aku tak buat ah." Ibrahim kata, "Ai dak," dia kata, hang seorang yang tak pi pampir kata, kami semua pi pampir, hang seorang yang tunggu di rumah. Mesti hang buat." Lepas tu tak apa. Lepas tu dia tarik dia pi di makbad. Hang tengok ni, jahanam habis semua. Dia kata hangpa tengok kapak duk tak mana. Dia kata duk bala besar, dia tu yang buat. Dia kata tanya dia yang buat. Hang gila kot. Dia tak Ibrahim, awak. Dia binatang ni bukan boleh bercakap. Ni bahala ni bukan boleh bercakap. Dia bukan boleh bagi apa mudarat apa kat hangpa. Lepas tu yang hangpa sembah buat apa? Nampak tak? Dia pun berasa tercabar benda tu. Nak buat atas tercabar, lepas tu yang marah yang bakat Nabi Allah Ibrahim. Bukan nak buat apa. Nak cerita dia bahawa berhala tu pun dia mesti berhajat. Untuk dia ada. Itu bukan Tuhan lagu tu. Boleh faham? Dia tak masuk dalam kalimah ilah. Dia bukan Tuhan hak macam tu. Dia tak masuk dalam kalimah ilah. Jadi kalau kita menafikan situ, maka tak kena. Pasal apa? Dia tak masuk dalam kalimah yang kata Tuhan. Tiba kita pergi nafi itu, tak sah penafian kita. Tak kira lah ponsu jantan apa. Pasal apa? Dia bukan terkaya, dia bukan apa ni. Tu habis, kita duk nafi apa tuan-tuan? Duk nafi apa? La ilaha. Ilah ni hak mana? Allah ni hak mana? Sebab tu ulama kata nafi di sini dia panggil nafi lil ikhbar ataupun nafi lil muqaddar. Nafi nak buat cerita atau nak buat fardu takdir benda yang diwaham oleh orang kafir. Okey, kita orang Islam, orang beriman, ada Tuhan yang lain yang sama zat dia dan sama sifat dia, sama segala-gala dengan Allah Taala? Ada tak? Tak ada dah. Nampak tak? Memang tak ada Tuhan yang bersifat yang lain pada Allah Ta'ala yang bersifat macam Allah Ta'ala. Zat dia macam tu, dia bersifat dia macam tu, terkaya macam tu. Tak ada dah. Tak ada nafi apa. Dia panggil nafi lil ikhbar ataupun nafi lil muqaddar. Apa nafi lil muqaddar ni? Tuan-tuan, ikhbar ni buat-buat cerita. Apa cerita kot mana? Orang beriman macam kita, dia tak akan main dalam kepala otak kita. Dia tak akan main kata ada Tuhan yang lain. Tetap kita Allah Ta'ala satu. Tapi dalam kepala otak orang kafir, dia main. Nampak tak? Sebab itu kalau kita tengok kitab Tuhfatur Raghibin, ulama sebut ada puak kumpulan hak sesat mengatakan Tuhan dua. Satu yang buat baik, satu yang buat jahat. Nampak tak? Jadi nak abang kata ada mai dalam kepala otak depa ni bahawa ada Tuhan tu dua. Orang Nasara, Kristian, depa kata Tuhan tiga, Trinity. Dah. Tuhan tiga. Dalam kepala otak depa mai lagu tu. Kepala otak kita tak mai. Jadi yang kita duk nafi ni tidak ada Tuhan. Nafi buat cerita, buat fardu takdir barang yang diwaham oleh kepala otak orang kafir, bukan kepala otak orang Islam. Kerana apa? Ilah yang kita sebut ilah ni tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun nama bagi ilah, Tuhan yang sama. Nampak tak? Sebab itulah ulama mengatakan man faraqa bainan nafyi wal itsbati kufrun. Barang siapa yang membezakan antara nafi dan isbat, kufur dia. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Baquratul Amani, pada ayat sebut apa? Pada sebut dia kata la ilaha illallah, dia terus terjemah Allah Ta'ala Tuhan yang disembah. Kita tidak ada Tuhan yang disembah, kita disembah, tapi dia terus terjemah Allah Ta'ala Tuhan yang disembah. Terus ambil isbat. Nampak tak? Ini pada. Nak abang kata tuan-tuan, makna dia hak mana ni makna dia? Hak ni nak cakap. Itu bukan makna lagi .
Itu bukan makna. Itu baru kita terjemah, dari segi terjemah, baru dari segi makna dia mana. Tuan-tuan, bila nak sebut ilah, dia mesti bersifat dengan uluhiyah. Sifat uluhiyah no. Sifat yang 20 yang kita duduk mengaji tu. Itu baru makna dia. Nak cerita dia, sebab tu lah bila kitab fiqh pun nak asyhadu an la ilaha illallah tu lah. Tarik itu dia suruh katup 3. Hak ni tunjuk ke tu? 2 ni. Tunjuk itu lah. Kemak ulama kata bawah tak apa, tepi tak apa. Cuma jangan duk illallah mengwet gitu ya. Ini ulama fiqh kata mazhab Syafi'i makruh. Kod tu pun makruh, kod tu pun makruh, kod ni pun makruh. Secara mengwet makruh belaka dalam mazhab kita Syafi'i. Kecuali lah mazhab Imam Hanafi, kata dia sunat lah. Ya Allah, depa tulis Allah lah apa. Jadi kita tak mana tang illallah kita penat. Bila kita penat ni tuan-tuan, jari ni Tuhan bagi cukup dah. Dia ada 14, bukan 15. Katam dia 14 lah. 14 katam. Kita katup sini tinggal ni. Jadi 1 2 3 4 5. Boleh. Ini asal 9, bila kita katup tinggal 1 2 3. Illallah, nak abang kata 53 aqaid iman yang ada dalam hati kita. Bila kita sebut illallah, ni makna kalimah la ilaha illallah. Hak ni betul kena mengaji. Tok Guru kata jangan jadi saksi palsu. Apa saksi palsu tuan-tuan? Nak cerita kita mengaku asyhadu ni satu penyaksian kita, tapi kita tak erti. Kita mengaku Allah Ta'ala, kita tak mau terima hukum Tuhan. Kita tak mau terima apa yang Tuhan suruh, apa yang Allah Ta'ala kena. Nampak? Ini saksi palsu. Mengucap tak berhenti, tapi pembohong. Kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah, mengaku lagu tu, tapi apa yang Nabi bawa kita tak terima. Dengan mana kita engkar apa yang Nabi bawa. Ini dia panggil saksi palsu, tuan-tuan. Ni kalimah kena mengaji ni, benda-benda ni kena mengaji, tuan-tuan. Jangan kita, sebab itulah tuan-tuan, kalimah ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut saqilatul fil khafifatul fil lisan sawa saqilatul fil mizan. Dia ringan pada mulut untuk kita sebut, tapi dia berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, ini kalimah yang cukup besar, yang cukup ni. Nabi kata afdalul dzikri la ilaha illallah. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Berjayalah orang yang, sungguhnya telah berjayalah orang yang sebut la ilaha illallah. Berzikir banyak tuan-tuan, tapi bagi mai dalam hati kita. Bagi mai tuan-tuan. Jangan kita zikir di mulut. Kalau kita hanya zikir di mulut, ulama kata hanya boleh pahala sebut, tapi dia tidak akan naik makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut di mulut, lahirkan dia di dalam hati kita. No? Sebab itulah dia suruh penaik jari ni tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab Sabilul Muhtadin, dia sebut jari ni saja yang akan sampai kepada hati kita. Ni orat jari ni dia akan sampai hati. Orat jari lain tak sampai. Kalau tak ada jari ni ada sekerat tu yang kena, misalnya dia mesti rumput putih, tinggal penyang tu ya. Maka ulama kata penaik penyang tu. Siapa lemu ikut putih lah. Illallah penaik tu. Kalau tak ada langsung, habis langsung putih tuan-tuan. Maka bolehkah ganti asyhadu an la ilaha illallah? Boleh tak? Tak boleh belah kiri. Tu ganti hak ni pun tak boleh. Ulama kata tak sunat hak ni, melainkan semata-mata hak belah ni tuan-tuan. Sebab tu bila kita tarik aku ni, tarik tasbih tu, nah, ya Allah tuan-tuan, benda-benda ni kena mengaji tuan-tuan. Sebab itulah kita boleh target kata kita mampu untuk kita nak sebut kalimah la ilaha illallah. Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Hantu orang yang tak akhir kalam dia, kok mana tak masuk syurga? Tak. Kalau mati atas iman, dia masuk juga syurga. Tapi yang Nabi kata masuk syurga ialah masuk serta orang yang awal-awal. Minal ulama minal syuhada was salihin. Ni pak orang soleh ni, minal anbiya was syuhada was salihin ni orang awal-awal. Siapa yang akhir kalam dia? Tapi kalau dia tak akhir kalam dia la ilaha illallah, tapi kalau dia mati atas iman, dia masuk syurga mengikut ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tak masuk awal serta dengan orang yang macam ni. Jadi ala kulli halnya tuan-tuan, kita bukan boleh yakin tuan-tuan. Sebab itulah satu cerita
apabila seorang ulama sufi ni tuan-tuan, ulama sufi, dia ni pi ziarah seseorang. Bila dia pi ziarah seorang, kawan ni di rumah dia banyak burung, kawan ni. Bila ulama sufi ni pi, dia tak ada apa nak bagi, tak ada apa nak bagi kat ulama ni. Mai rumah dia, dia bahasa cukup besar. Lama-lama dia pegang burung dia, burung sangkak tu, bagi sekong. Nah, dia tak aku sedekah kat hang, aku hadiah kamu. Kawan, ulama, orang sufi, orang wali Tuhan ni, dia ambil. Nampak? Dia ambil, dia bawa balik rumah dia. Balik rumah dia, dia buka sangkak tu, lepaslah rumah dia. Burung tu tak pergi ke mana, duduk main dalam rumah dia. Dan dia ajak burung tu, ajak bercakap. Dia ajak apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dia ajak. Nak abang kata burung ni hari-hari dia boleh sebut la ilaha illallah. Itu yang dia perkataan dia. Hal lain dia tak boleh. Pasal ajak tu kan burung. Satu hari bila dia balik, dia buka pintu, pum, burung tu turun main duduk kat dia. Nampak? Turun duduk kat dia. Tapi satu hari dia pun pergi keluar, pergi berjalan, dan keluar berjalan. Dia balik daripada berjalan tu, dia buka pintu. Tiba-tiba burung tu turun, dan dia duduk atas halang tu, turun mai di bawah lantai dekat dia ni. Kucing jelas tu duduk tunggu dah. Pop, cakap. Kucing cakap. Bila kucing ni cakap, tuan-tuan, burung tu kokeng, dah kucing cakap. Lepas tu mati kucing tu, apa? Burung tu dalam cakap kucing tu. Maka ulama ni tadi, pum, jatuh pingsan depan pintu rumah. Maka orang lalu orang tiba-tiba tengok, kawan ni, Tok Guru ni pasal apa yang pingsan depan rumah? Pergi ambil jurus hayak apa, sedap. Bila sedap, dia bertanya pasal apa. Maka dia cerita peristiwa tu. Apa kawan ni kata? Aku pun gila burung tapi burung aku mati bercambah, tapi tak pingsan, tapi tak hang ni gila burung tak mana. Kawan tu kata kat ulama ni, aku pun kaki burung, beli ribu-ribu yang burung, tapi berapa banyaklah burung aku mati, tapi aku tak sampai aku pingsan. Cerita dia, hang gila burung lebih daripada aku. Kawan tu kata pada ulama ni kata, aku bukan pingsan kes masalah burung mati dah. Ini hak Allah. Dia kata, tapi yang aku pingsan pasal apa, tuan-tuan? Burung yang aku bela ni, aku tak ajak lain melainkan kata la ilaha illallah. Satu perkataan tu sahaja yang dia boleh sebut. Tapi bila sakaratul maut mai dekat dia ni, tuan-tuan, dia tak dan sebut. Dia punya kokil, dia tak dan sebut la ilaha illallah. Kita ni, tuan-tuan, hari-hari baro dajik terbit main mulut, kita jaminkah kita akan boleh sebut waktu sakaratul maut? Kita jaminkah kita akan sebut kalimah la ilaha illallah? Tuan-tuan fikir tu, kita boleh jaminkah kita akan dapat sebut kalimah la ilaha illallah? Tuan-tuan, ini yang betul ulama semua i'tiqad ni. Ini benda i'tiqad, benda penting. Kita duk angkat saja ya. Ni kita jadi burung tiung, kita jadi burung kakak tua, tuan-tuan. Kita tak tahu apa makna, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala kehendak daripada kalimah. Hari ni yang kita nak mengaji ni, tuan-tuan, insya-Allah, kalau Allah Ta'ala izin, tuan-tuan. Wallahu alam. Jadi mula-mula ni, maka ulama mengatakan wajib bila budak ni nak balik, bila budak ni balik, tuan-tuan, wajib dia kena faham makna dia. Wa illam yahsul bidzalika bin nazari wa dalil, walaupun dia tak dapat dengan dia telek, dengan dia cari dalil dengan dia sendiri, tapi kita kena fahamkan dulu budak yang baru nak balik kalimah la ilaha illallah yang kita duk kata hari-hari ni, tuan-tuan. Itu satu di segi i'tiqad. Ni saya sampai pukul berapa permit ni? 11. Dan yang kedua, itu yang pertama dah, ilmu muamalah hamba dengan Tuhan. Pertama, i'tiqad. Yang kedua, ilmu fi'li, perbuatan. I'tiqad betul dah, tuan-tuan. Okey dah bila kita mengaji apa i'tiqad. Tapi benda ni tak dapat apa melainkan dengan ilmu. Nah, dengar erti. Yang kedua, ilmu perbuatan. Apa muamalah kita dengan Tuhan? Kita kena faham, tuan-tuan, Tuhan hantar kita ni di dunia buat apa? Makan tidur, siapa ilmu kebau tu ah? Tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar mai kita ke dunia ni, Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, hujung jatuh dia liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Itu kalau kita tengok zuhir ayat. Tapi kalau yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Miqbas ala tafsir Ibnu Abbas, dia sebut liya'budun makna liya'rifun, untuk mengenai Allah Subhanahu wa taala.
Imam Qurtubi mentafsirkan dalam tafsir dia, liya'budun makna liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah taala, kita tauhid Allah taala. Tak semestinya orang kenal dia mengaku. Karena tidak lazim antara kenal dan mengaku. Betul Tuhan cerita dalam Quran. Pak Yahudi ni depa kenal Nabi tara mana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kenal Nabi macam mana depa kenal anak-anak depa. Nak cerita dia boleh tahu perangai hak ni guni. Kita kalau anak kita ada 2 3 pun kita kenal. Berapa belah pun kita tahu hak ni perangai lagu ni, hak ni perangai. Nak tak kenal sungguh. Yahudi kenal Nabi tak? Kenal. Depa kenal macam mana depa kenal anak depa, tapi depa tak mengaku. Nampak? Orang munafik kenal tak Nabi? Kenal, mereka duduk dengan Nabi. Kenal mereka. Abdullah Ubay Salun. Dia mayang belakang Nabi, tuan. Kita kemas-kemas kita tak nak mayang belakang Nabi. Tapi dia mayang belakang Nabi. Nabi baca doa, dia amin, paling derah. Amin, amin, paling derah dia. Tapi dia munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tuhan sebut, apabila datang, idza ja'aka, apabila datang kepadamu Muhammad, puak-puak munafik ni depa kata apa? Kami naik saksi bahawa hang Muhammad memang rasul Allah taala. Tuhan kata Allah taala mengetahui bahawa hang memang rasul Tuhan sungguh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah taala saksi bahawa pak munafik pembohong belaka. Tak semestinya orang yang kenal dia mengaku. Sebab tu ya, Imam, kalau kita tengok Ibnu Abbas sebut, mula-mula kita kena kenal Allah taala. Sebab tu Imam Qurtubi sebut, bila kita kenal, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang boleh bagi mudarat, tidak ada lain yang boleh bagi segala-gala melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita tengok pada zahir ayat, maka Allah taala letakkan, jadikan kita atas muka bumi Allah taala ni untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fi'li ni dia panggil ilmu perbuatan. I'tiqad dah clear kita dengan Tuhan, cara nak buat lah pula, bukan mata-mata main i'tiqad semata ya. Nabi perjuangkan i'tiqad, kalau kita tengok di Mekah 13 tahun. Selepas di Madinah baru Nabi cara nak mentauhidkan, nak beriman dengan Allah Taala ni, satunya i'tiqad, yang keduanya perbuatan. Kena buat. Hak buat ni kena cara dalam kitab fiqh lah. Cara nak sembahyang, cara nak ni. Sebab itulah ulama kata, fa idza jaa waqtu salah, waqtu salati wajibu alaihi ta'allumu taharah was salah. Fa'idha asya ila Ramadan wa yajibu alaihi ta'allum saum. Apabila datang waktu sembahyang, maka wajib atas budak yang baligh tadi ni, dia belajar taharah, belajar bersuci. Wassalah, dan dia kena belajar sembahyang. Tidak nak buat tak erti. Bersuci ni pun pening juga. Kita nampak satu benda yang remeh, tapi benda tu kompleks. Nah, sebab itulah tuan-tuan tengok, wallahu alam, kita boleh bubuh ayat lantangan ni. Katanya satgi tuan-tuan balik buat sendiri. Saya nak abang ayat pipe turun. Bila pipe turun, kita pun tadah dalam tangan. Nak lekat banyak mana lantangan, betul tak? Lekat baik. Lepas tu kita pun sahaja aku mengangkat adah kecil lah, tak pun saja mengambil uduk mana Allah Ta'ala, tak apa, tak basuh muka. Betul. Sini tak basuh air. Lepas itu kita terus tahan pula, betul tak? Tahan pula ayat. Tuan-tuan jangan tahan lagi. Lepas basuh muka ni, tuan-tuan tunggang betul tu. Tangan tuan-tuan tu, selepas tuan basuh. Nak tengok banyak mana ayat yang turun. Nampak? Lepas tu, tuan-tuan padu takdir. Tuan-tuan tak tengok tu, terus pergi tahan pula. Bila tahan, ayat yang banyak yang lekat dalam ni bercampur dengan ayat tadi ni, jadi mustakmal agak-agak lah. Parti tengok lah. Ni balik buat. Tak lagi. Bila buah je tangan tuan, bila tengok kita ni, fardu takdir ayat yang banyak yang lekat dalam tangan ni, kita kira kalau merah. Misal lah kita tak, warna dia merah, dengan ayat yang kita ambil tahan baru tu, warna putih ayat warna jernih,
dengan merah campur putih tu ada tak berubah color? Berubah tuan-tuan. Bila berubah ni jadi apa ni? Mustakmal. Nampak? Mustakmal. Mustakmal ayat ni. Kita pun basuh. Hak yang tak kena lagi, basuh dengan ayat mustakmal. Tak sah semayang, abang saya. Kalau kita selam dalam ayat, kolah besar, selam, ambil ni, lepas tu kita ambil pula selam, kita selam bagi tenggelam tangan kita, okey, pasal dia bercampur dengan ayat banyak balik. Boleh faham? Dia bercampur dengan ayat yang banyak balik. Ni kita ambil lipat, kita basuh. Tuan-tuan jangan ni, tuan-tuan tunggang tu, kalau boleh tahan, banyak mana ayat tu, tuan-tuan banding dengan yang lekat dalam tangan, bercampur dengan ayat tu, adakah berubah? Ini dia panggil berubah pada takdir. Dia ada berubah pada hisi, ada berubah pada takdir. Kalau basuh, hak kalau tak basah lagi, kut tepi ni tuan-tuan, tak kena lagi hak wajib, maksud dia kita baru bulan lepas hak wajib, kita basuh pula kali kedua tu, baru selesai hak wajib tu, nak abang kata kali kedua, hak yang tak kena lagi, kita basuh dengan ayat yang mustakmal. Bukan kita basuh dengan ayat mutlak. Tahan itu, tengok ni. Nampak? Ni tak habis lagi kena ni, tahan pula. Ni melekat dah ayat. Yang nak jadi mutlak mustakmal ni tang mana tuan-tuan? Ayat pertama pada basuh fardu, itu mustakmal. Hak sunat tak jadi mustakmal. Kita ada ayat taruh dalam timar. Ayat setimar. Musim tak ada ayat, JKR minta ayat. Tiba-tiba nak makan nasi, abang kat anak, pi basuh tangan lu. Basuh tangan. Dia pipi pum, dia terus celup dalam timar yang kita taruh nak ambil wuduk ni. Mustakmal ke tak? Tak mustakmal tuan-tuan. Pasal apa? Basuh tangan pada nasi ni dia bukan wajib, bukan fardu. Kalau tangan dia tak nak najis lah. Ya Allah, celup dia tak mustakmal. Yang nak jadi mustakmal, ayat pertama pada basuh fardu. Kita niat sahaja aku mengangkat hadas kecil, bila kita basuh, melekecik ayat pertama jatuh dalam ni. Ini mustakmal. Pasal ayat basuh fardu. Hantu kita nak buat macam mana ni tangan ni tuan-tuan? Maka hak ni lah ulama kata wajib niat cebok. Dia panggil niat ta'rif. Nak niat waktu mana? Depa tanya pula. Ulama kata kali yang kedua. Kali pertama tak payah niat. Kerana dia lara. Dia bukan lagi mustakmal. Pasal kita belum fardu lagi. Kita belum niat. Dia bukan fardu. Kita basuh. Bila kita niat itu jadi fardu. Kali kedua niat cebok. Boleh faham? Niat cebok baru lepas. Tapi ada dalam kitab. Saya tengok dalam kitab Buriyah Murtarsyidin. Buriyah Al-Murtarsyidin dia sebut tak wajib niat cebok. Tapi qaul ni ulama kata dhaif. Qaul yang lemah. Nampak? Tapi takkan amalan kita ni kita nak pakai dhaif semata. Sampai ke ketua duk pakai amalan buat dengan ni dhaif. Baik, tu satu. Tu benda-benda yang ghalid orang kita tak jaga. Yang kedua, saya pi rumah Pak Melakan. Ni dia tahu. Bila pi rumah Pak Melakan, duduk. Dia abang pada mak saya. Cerita ni lama lah. Lebih kurang dekat setahun lah. Dia tanya saya. Dia kata betul ke waktu kita takbir untuk ihram, kena niat rukun 13. Saya senyum itu. Saya tanya, ngah boleh mana? Dia kata, dia akulah, dia orang tua. Aku biasa dengar dulu arwah Tok Cik Hang sekali sebut. Lepas tu aku tak nak sebut. Ni mai pula seorang ustaz, ni dia sebut. Betul ke tak betul? Saya kata betul. Lepas tu saya tanya. Apa dia tanya ya? Dia kata dulu duduk mengaji orang tak abang pun. Tak tahu. Kok tak mengaji kot saya kata. Dah mengaji kot. Lepas tu dia tanya, ada dalam kitab mana? Kitab kecil ya tuan-tuan. Tuan-tuan balik buka kitab Hidayatus Sibyan. Kitab tu RM2 ya, tak ambil baru RM1.8 kot. Rokok John pun RM3. Hidayatus Sibyan tuan-tuan buka. Pasal apa? Dia ada dua situ. Satu dia panggil istihdar, satu lagi muqaranah. Saya mengaji pada seorang guru Ustaz Zain di ni, dia cerita, dia duduk pandang banyak kitab-kitab Melayu bab masalah istihdar, bab masalah niat ni, kata dia walaupun kitab tu kecil tapi dia bercara banyak tentang bab ni. Nak abang kata dia detail tentang tu. Biar kecil tak apa tuan-tuan. Jangan duk kira hak besar. Nak buat apa kalau kolam besar, keli semata. Kolam tu ada ikan keli ya, buat apa?
Kolam besar, ikan talapia saja. Biak pi, tak mau tuan-tuan aku tu. Biak kubang rebau walaupun kecil, ada belakang. Ikan sepat, ada ruan, ada keli, ada puyuh, ada belakang. Nampak tak? Ni duk megah mengaji kitab. Dia mengaji kitab apa? Ni dia tebal-tebal ni. Allah hampa mengaji kitab lekeh-lekeh. Biak lekeh, tapi ada belakang. Nampak tak? Jangan kita pandang di segi jirim kitab. Tengok daripada isi kitab. Di dalam kitab tu tuan-tuan, dia sebut, dia ada dua. Satu dia panggil istihdar, satu lagi muqaranah. Istihdar ni makna kita menghadirkan. Yang kedua dia panggil muqaranah. Muqaranah kita menyertai. Jadi muqaranah ni dia ada 4 pula. Satu muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi, ada muqaranah tauzi'iyah, ada muqaranah kamilah. Jadi ala kulli halnya yang nak pakai Imam Ghazali sebut untuk kita dua saja. Satu muqaranah kamaliyah, hakiki, muqaranah hakiki ataupun kamaliyah. Yang kedua muqaranah urfiyah. Kita orang awam urfiyah. Biar dia mai lah tak mana pun dalam kalimah Allah, alif pada Allah sampai ba pada ra ni mai tak mana pun kira lekat. Boleh nampak? Allahu akbar tu kena lekat hak ni. Jadi kalau tengok dalam kitab tu, bila kita pi duduk di saf, dia tak bagi kita duduk sembang. Pi dia tak abang dalam kitab tu. Cerita dia, duduk di saf, kita duduk, kita ingat. Hadirkan segala rukun 13 yang kita buat. Ini dalam kitab tu. Tuan-tuan balik tengok. Tak ada beli. Balik, dia kata, bila kita duduk di saf tu, kita hadirkan segala rukun 13. Daripada takbir sampai kepada salam, itu dia panggil istihdar, kita hadirkan. Sekali lagi bila kita takbir, Allahu Akbar, kita muqaranahkan, kita sertakan apa yang kita istihdar tadi di dalam hati kita, hak 13. Dia ada urfi, dia ada hakiki. Kita orang awam urfi boleh pakai, nak abang kata mengejarkan rukun 13. Ulama sebut kalau tak niat hak ni, hukum dia tak terpakai sembahyang. Baik tu kuih mengaji, kuih payah lah. Baik tak usah mengaji. Ish, tak nak dengar ya Allah. Kira boleh tu kalau kau mengaji, kalau kau mengaji kau takti kau okeylah manusia tu. Kalau kau mengaji kau lagu ni ya Allah biasa. Benda-benda tu. Tuan-tuan, ni benda. Nak cerita apa tuan-tuan? Bukan kita nak hak tu. Hak tu kena cari tok guru fiqh. Bukan kita nak hak tu. Tuan-tuan, kita nak apa? Kita nak muamalah hamba dengan Tuhan ni, i'tiqad tadi kita dah cerita, selesai. Kita dah selesai. Jadi bila muamalah kita, perhubungan kita, i'tiqad semata ke? Tak. Tuhan suruh kita buat. Bila buat kena bagi betul. Sebab tu Tuhan mai dalam ayat Quran, Tuhan buat mai wa aqimus salata wa atuz zakah. Tak. Ayat, apa makna aqim? Apa makna aqim, tuan-tuan? Aqim ni mana kalau kita terjemah Melayu, hendaklah mendiri oleh kamu sekalian akan sembahyang. Makna aqim makna mendirikan sembahyang. Apa makna mendiri ni tuan-tuan? Yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebut makna aqim ni ialah kena betul syarat, kena sempurna rukun. Betul syarat, sempurna rukun, itu baru nama mendirikan sembahyang. Ada seorang sahabat, dia sembahyang tuan-tuan. Dia yang digelar musi as-salah ni, dia masuklah masjid. Masuk Masjid Nabawi itu bukan ada dinding. Zaman Nabi. Nabi duduk berbincang dengan sahabat-sahabat yang lain, dia masuk. Masuk dia bagi salam ke Nabi, Nabi jawab, dia terus pergi sembahyang. Ada riwayat kata sembahyang sunat, ada riwayat kata sembahyang wajib. Tak apalah. Kita bukan nak hak tu, wajib ke sunat, tapi nak cara dia buat. Bila dia pergi buat sembahyang takbir apa semua selesai bagi salam apa, dia mai kepada Nabi dengan sahabat ni bagi salam. Nabi jawab salam dia. Nabi jawab salam dia, Nabi kata irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Bahasa cara kita ni, hang pi buat lain sembahyang, hang tak sembahyang ni. Tu mana dia. Dia pun pi tunggang balik buat lain. Buat lain mai pada Nabi bagi salam, Nabi jawab itu irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Pi buat lain, hang tak sembahyang lagi. Dia mai pula, pi buat pula sembahyang, mai pula Nabi duk kata lagu tu. Kalau kita tengok dalam Sahih Imam Tirmizi tu, dia sebut sahabat yang duduk ada di tepi Nabi tu berasa kecut. Tak pernah Nabi buat macam ni. Cara Nabi nak ajar, nak tegur Nabi. Nabi tak pernah Nabi buat. Mereka perhati, sampai kawan tu mai mengaku Rasulullah, aku habis modal.
Dia kata alim ni, tolong ajak aku. Nabi kata idza qumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara minal Quran summa rka' hatta tatma'inna ruk'an ila akhir hadis. Daripada sinilah ulama kumpul hadis ni dan campur hadis-hadis lain buat ini rukun sembahyang tuan-tuan. Nak cerita apa? Kita nak habaq cerita, nak habaq makna kata mendirikan sembahyang ni mesti betul syarat, mesti sempurna rukun. Ini perbuatan. Nak muamalah dengan Tuhan bukan boleh pi rodong lagu tu ya tuan-tuan. Dia kena ada ilmu, kena ada ni untuk kita nak bagi betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarak ni tuan-tuan, lebih dia tak mau, kurang dia tak mau. Kita kalau kat orang ni kalau hak lebih dia mau lah. Kita berhutang orang RM10, kita bayar RM2-13 lagi dia sonok. Jadi riba dah, ulama kata tak riba kalau dia tidak ada dalam majlis akad. Nah, kalau dia hutang hang RM10, hang kena bagi aku balik RM15, hang kena bayar RM15. Itu riba. Kalau tak ada apa nah. RM10 dia tambah hutang RM10, kita pun bagi. Bagi tak ada apa. Tak ingat ya. Duk lusa dia mai bayar. Nah, RM15. Itu hang tolong aku meniaga untung apa apa. Itu bukan riba kerana dia tidak ada dalam majlis akad. Lagi orang seronok. Boleh faham tak? Manusia nak lebih. Allah Taala bukan mau lagu tu. Dia nak hak takat mana syarat, lebih tak mau, kurang tak mau. Boleh kan nak buat lohong 6 rakaat? Kok Tuhan kata bagus hamba aku rajin, tak boleh. Kurang pun tak boleh, lebih tak boleh. Syarat dia nak bertepatan dengan apa yang dia kehendak. No. Ini syarat tuan-tuan. Ini ilmu, dia panggil bab masalah perbuatan. Banyak lagi tuan-tuan. Jadi tu bab semayang, banyak lagi semayang. Tu imam semayang. Kita jadi tu imam. Takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Okey. Tiba-tiba kita ni jadi tu imam, kita nak takbir intiqalat pedarah dah. Intiqalat maksud berubah rukun tu. Daripada rokok nak pi ke sujud, nak bangkit 2 sujud apa semua itu dia panggil intiqalat. Intiqalat tu Allahu Akbar. Kita bunyi derah. Pasal apa kita derah tuan-tuan? Pasal kita nak abang kat makmum kata kita nak pindah rukun. Ulama kata kena wajib niat zikir dan niat i'lam. Niat bagi tahu kepada makmum. Kalau kita tak niat zikir, ulama kata qad darra salatuhu. Mudarat sembahyang tu imam. Apa mana mudarat? Batal sembahyang tu imam. Makmum tak tahu, ya Allah. Nampak? Tu bukan kata kata nak cerita ni cakap pasal kita ni tuan-tuan. Bukan kata cara buat lepas dak tuan-tuan. Kena ada ilmu tu. Tuhan kata qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang tak berilmu? Tuhan kata la yastawu, tak sama tuan-tuan. Sebab itu Tuhan kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Taala angkat darjat orang yang beriman. Lepas itu orang yang ada ilmu pada beberapa darjat. Ya Allah tuan-tuan, kalau tidak ada ilmu, ya Allah. Kita tak boleh nak ukur kesahihan kita, kesahihan amalan kita. Kalau dia tamam ngaji, kau tuan-tuan tanya, hang sah ke sembahyang hang? Dia kata sah, hantar lah. Dia nak ukur apa? Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu imam kepada amalan. Wal amal tabi'ahu. Amal kena ikut ilmu. Bila tu imam duduk depan, amal kena ikut ilmu. Ulama hadis mentafsirkan fi sihhati wal butlan, pada sah dan batal satu-satu amalan bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Nah, abang kata pertama i'tiqad, perhubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua bila i'tiqad sempurna, kita kena buat kerana Tuhan perintahkan kita untuk kita buat. Dan yang ketiga yang terakhirnya tuan-tuan, wattark, ilmu meninggalkan. Apa makna meninggalkan tuan-tuan? Makna ilmu meninggal ni apa, bila kita i'tiqad kita dah okey, amalan kita dah elok, maka kita kena tinggallah segala sifat-sifat yang tak elok, sifat yang huduh ni untuk nak bagi ada pahala amalan kita. Boleh faham? Kita tinggalkan sifat-sifat yang tak elok. Itu mana meninggalkan. Boleh faham? Kita i'tiqad okey dah. Amalan kita buat cantik dah. Semua kena syarat apa semua. Tinggalkan benda sifat-sifat huduh ni. Allahu Akbar. Jangan nampakkan diri kita, nampakkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan riak, tinggalkan ujub, tinggalkan takabur apa semua. Orang perempuan ni tuan-tuan. Ambil contoh nak bagi faham, bukan nak kata orang bodoh. Sama orang lelaki-lelaki pun. Dia, suami dia pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. Tinggal dia seorang-seorang semata-mata di rumah. Dia buat kek. Ambil kek, bola oven tu, buat. Bunyi ting, masak lah. Tariklah keluar kek tu.
Bila tarik keluar, tak tu, apa dia tengok? Pandai juga aku ni, dia tak. Bukan mengaji tang mana pun bab masak ni, tapi jadi aku buat kek. Seorang-seorang dia di rumah bukan ada siapa pun. Itu dia panggil ujub, heran ke diri. Tak ada pahala aku tu Sopa kan orang lelaki-lelaki pun, dia buat lauk ayam ni, buat siap lauk ayam tu. Order kopi. Kopi cawan abang kat orang di rumah. Sambil isap kot bu tengok. Jadi ni, lauk ayam ni aku bukan mengaji tukang tang